Wahai Sa'ad, aku tak akan makan, aku tak akan minum selagi mana kamu tak kembali kepada agama nenek moyang kita. Wallahi, kalaulah ibu ada 1000 nyawa sekalipun, Sa'ad tidak akan kembali kepada agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan Sa'ad Abi Waqqas ataupun Saidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nama sebenar beliau adalah Sa'ad ibn Malik, tapi kita lebih ma'ruf, kita lebih kenali dengan nama Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang berketurunan Arab Quraisy. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas juga di antara para sahabat yang terawal memeluk agama Islam ketika mana Nabi berdakwah secara rahsia ketika itu. Ada riwayat yang mengatakan Sa'ad ibn Abi Waqqas memeluk Islam di usia 7 tahun lagi. Dan Sa'ad Abi Waqqas, Nabi bagi jaminan kepada beliau, yang mana Nabi kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, Nabi jamin untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari bila mana Sa'ad ibn Abi Waqqas bercerita yang mana satu hari dia bermimpi, yang mana dalam mimpi dia, aku seolah-olah lemas, aku seolah-olah sesat, yang mana aku tak tahu dekat mana aku berada sekarang, kata Sa'ad Abi Waqqas. Dan ketika itu aku melihat ada satu bulan yang sangat terang, ada satu bulan yang sangat terang, yang mana bulan itu aku cuba dekati bulan itu. Aku cuba berjalan perlahan-perlahan, cuba dekati bulan itu. Dan ketika mana aku cuba mendekati bulan itu dalam keadaan aku ni sangat lemas, aku tak tahu dekat mana aku. Dan bila mana aku cuba dekati bulan itu, aku dapati ada 3 orang yang sedang berada dekat situ. Yang pertama sekali dia adalah Saidina Ali, dan yang kedua adalah Zaid ibn Harisah, dan yang ketiga adalah Saidina Abu Bakar. Kemudian aku pun tanya kepada mereka, sejak bila kamu berada dekat sini? Aku tanya kepada 3 orang tadi, sejak bila kamu berada dekat sini? Maka jawab mereka, kami baru je berada dekat sini. Dan ketika itu jugalah aku cuba ikuti arah bulan itu, menyebabkan hati aku, menyebabkan jiwa aku rasa tenang. Ketika itu jugalah aku terjaga. Bila mana jiwa aku dah tenang, aku terjaga daripada mimpi aku. Dan tak kala aku terjaga daripada mimpi aku mulai merenung. Aku berfikir dan aku tak jumpa apa tujuan. Aku berfikir aku tak jumpa apa jawapan daripada mimpi aku. Kemudian aku ambil satu keputusan. Satu hari itu aku pergi jumpa Muhammad. Maka aku keluar daripada rumah aku untuk pergi ke rumah Muhammad. Dan ketika mana aku pergi jumpa Muhammad, aku dapati dekat dengan Nabi SAW ada 3 orang. Dialah adalah Saidina Ali ibn Abi Talib, dialah Abu Bakar As-Siddiq, dan dialah Zaid ibn Harisah. Dan ketika itu aku memeluk agama Islam. Islamlah Sa'ad ibn Abi Waqqas pada ketika itu. Dan mulai hari itu aku mulai tenang. Aku jumpa apa sebenarnya maksud daripada mimpi aku. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ni merupakan anak kesayangan. Dia ada ibu yang dia sangat sayang, dan ibunya sangat menyayangi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan ketika mana Sa'ad ibn Abi Waqqas memeluk Islam, dah pun memeluk Islam, maka dia balik ke rumah. Dia bagi tahu kepada ibu yang dia sayang, wahai ibu, aku telah pun masuk agama Muhammad. Aku telah pun masuk agama Muhammad, yang aku dapati yang agama Muhammad adalah agama yang benar. Maka ketika itu jugalah ibu dia mogok. Ibu dia merajuk, sampaikan ibu tu tak makan, tak minum. Tak makan sama sekali, tak minum sama sekali, sampaikan ibu tu kata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, wahai Sa'ad, aku tak akan makan, aku tak akan minum selagi mana kamu tak kembali kepada agama nenek moyang kita. Sesekali tak akan minum, tak akan makan. Kerana pada waktu itu dekat kota Mekah ada 3 agama. Dah ada 3 agama dekat kota Mekah pada masa tu. Yang pertama sekali agama yang sangat famous, iaitu agama yang sembah berhala. Ini semua kita tahu. Yang kedua agama Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu agama yang dianuti oleh ibu kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, agama nenek moyang mereka. Dan agama ketiga adalah agama Nabi Isa dan agama Nabi Musa AS, iaitu Ahlul Kitab yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Jadi bila mana ibu dia mogok dan ibu dia kata, aku tak akan makan wahai Sa'ad selagi mana kamu tak kembali kepada agama asal kita. Maka kata Sa'ad pada ketika itu, wahai ibu, wallahi, kalaulah ibu ada 1000 nyawa sekalipun, Sa'ad tidak akan kembali kepada agama kita. Kerana Sa'ad dah dapati yang agama ini, agama Muhammad adalah agama yang benar, dan aku tak akan pernah sesekali meninggalkan agama Muhammad. Dan itu di antara perwatakan Sa'ad Abi Waqqas. Kalau kita tengok di antara para ulama kata Sa'ad ibn Abi Waqqas di antara para sahabat Nabi yang tak terlalu banyak bercakap. Di usia kecil lagi, sedang kawan-kawan Sa'ad Abi Waqqas bermain sana, bermain itu. Tetapi tidak kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia memilih untuk melakukan apa yang dia minat.
dia itu memanah. Dan di antara kelebihan Sa'ad juga bukan hanya memanah, tetapi dia pakar juga, dia boleh juga untuk membuat satu busur untuk dirinya dan dia bagi juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara para sahabat Nabi SAW yang sertai peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Nabi telah bariskan, Nabi telah sediakan pasukan memanah. Adapun dalam peperangan Badar, Nabi tak buat pasukan memanah. Tetapi dalam peperangan Uhud, Nabi dah sediakan pasukan memanah, yang mana Nabi dah letakkan di atas bukit Uhud. Maka ketika mana Nabi menyediakan pasukan memanah, dan di antara yang sertai peperangan Uhud adalah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang kepakaran dia adalah memanah. Dan ketika itu jugalah Sa'ad ibn Abi Waqqas memainkan peranan yang penting untuk menyelamatkan Nabi SAW dan seluruh orang Islam yang lain. Ketika mana orang Islam dah berunduk naik ke atas bukit Uhud yang sangat tinggi, maka dikejarlah pasukan musuh yang diketuai oleh Abu Sufyan dan bersama dengan musuh-musuh yang lain. Dan ketika itulah Nabi memerintahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas, wahai Sa'ad, teruskan memanah. Ketika itulah Sa'ad memanah sampaikan Nabi berdoa kepada Allah supaya tepatlah panahan Sa'ad ibn Abi Waqqas, tepatlah kepada sasaran Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-12, bagaimana Allah rupa-rupanya Allah telah menyediakan Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai pejuang Islam daripada kecil lagi, yang mana Sa'ad ibn Abi Waqqas sangat meminati dalam bidang memanah, dan beliau telah pun mempersiapkan diri dia menjadi salah seorang pasukan Islam, menjadi salah seorang pasukan Muhammad, dan kepakaran dia adalah memanah pada ketika itu. Dan ada juga riwayat mengatakan bila mana Sa'ad ibn Abi Waqqas dah besar, dia mula mengajar orang lain juga, dia mula mengajar masyarakat yang lain. Kerana dekat kota Mekah pada masa tu, ketika mana Sa'ad ibn Abi Waqqas masih lagi kecil, memang ramai orang yang pandai memanah. Semua orang pandai memanah, tetapi semua orang pandai memanah, tak semua pakar memanah, tak semua hebat memanah seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sebab itulah bila mana berpindah dekat Madinah, bila mana Sa'ad ibn Abi Waqqas dah membesar, dia mula mengajarkan masyarakat Islam pada masa itu untuk memanah dengan tepat. Jadi terbukti betapa hebatnya fizikal dan spiritual Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan saking hebatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas sehinggakan Nabi memberi jaminan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang Sa'ad merupakan ahli syurga ketika mana Sa'ad masih lagi hidup bersama dengan 9 orang sahabat yang lain. Dan bila mana umat Islam mula melebarkan, mula meluaskan empayar mereka sampailah ke kerajaan Rom, telah pun menguasai kerajaan Rom. Ketika mana di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, maka ketika itulah kerajaan Islam terima satu ancaman, terima satu ugutan daripada kerajaan Parsi, dan kerajaan Islam telah pun beri peringatan kepada kerajaan Parsi sehingga kan memaksa Sayyidina Umar untuk membuat satu strategi macam mana nak buka kota Parsi pada masa itu. Ketika itu jugalah bila mana Sayyidina Umar tanya kepada semua para sahabat, siapakah di antara kalian yang boleh menggantikan aku ke kerajaan Parsi, menggantikan aku untuk menguasai, untuk mengetuai tentera-tentera untuk pergi ke kota Parsi. Dan ketika itulah kata Abdurrahman bin Auf, wahai Amirul Mukminin, aku cadangkan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan ketika itulah nama Sa'ad Abi Waqqas mula pergi ke kerajaan Parsi dan mula membuka kota Parsi pada masa itu. Di antara kelebihan dan di antara kehebatan Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka bila mana dah buka kota Parsi oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, yes, berlakulah peperangan dan sebagainya, itu panjang. Bila mana dah buka kota Parsi, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas mengumpulkan seluruh harta-harta kerajaan Parsi, berlambak-lambak harta emas berlian diletakkan di hadapan Sa'ad Abi Waqqas. Kemudian apa Sa'ad buat? Dia ambil semua harta tu, maka dihantarkan kepada kerajaan Madinah tanpa ambil sedikit pun. Betapa amanahnya sahabat ketika itu. Kalaulah ketika itu dia ambil sebentuk cincin, dia ambil serantai berlian pun memang tidak boleh kesan, tetapi sangat amanah para sahabat ketika itu. Tidak akan ambil walaupun satu. Jadi itu di antara kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kalau ada masa kita akan ceritalah bagaimana Sa'ad memimpin tentera Islam untuk membuka kota Parsi pada masa itu. InsyaAllah next video. Itu pun kalau anda semua nak lah, insyaAllah. Kalau anda nak, saya akan buat insyaAllah. Jadi itu sahaja video kita pada kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda dan anda boleh belajar sesuatu daripada video kita kali ini dan boleh kongsikan kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.